Salam sejahtera dan selamat pagi hadirin dan hadirat sekalian dan juga media. Hari ini adalah sambungan pendengaran awam syarikat ke atas kumpulan semester Sdn Berhad KSSB. Dan untuk meneruskan pendengaran awam ni, pihak syarikat akan memanggil Yang Berhormat Suhaimi. Silakan Yang Berhormat Suhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya, Suhaimi Syafi'i, dengan sesungguhnya bersumpah dan berikrar bahawa segala keterangan yang saya berikan di hadapan jawatan kuasa ini adalah benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar belaka. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, kami ingin bertanya kepada Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat memegang apa-apa jawatan dalam kumpulan semester Sdn Berhad? Ya. Apakah jawatan yang dipegang oleh Yang Berhormat? Ahli Lembaga Pengarah kumpulan semester Sdn Berhad. Ya. Sejak bila menjadi ahli pengarah? Datuk Pengerusi, mengikut rekod saya, saya dilantik secara rasmi pada bulan Julai tahun 2010 dan menyertai mesyuarat rasmi pertama pada bulan Ogos tahun 2010. Selain daripada memegang jawatan sebagai ahli lembaga kumpulan semester Sdn Berhad, adakah Yang Berhormat juga menjadi ahli lembaga pengarah dalam mana-mana syarikat swasta? Datuk Pengerusi, saya berada dalam beberapa syarikat sebagai ahli lembaga pengarah lama sebelum diangkat menjadi ahli dewan lagi. Di antaranya ialah di syarikat Sri Damai Construction. Sri Damai Construction Sdn Berhad. Dan selain daripada itu juga berada di lembaga pengarah untuk syarikat Double Dignity Sdn Berhad mulai Jun 2009. Untuk Sri Damai Construction pada bulan Ogos tahun 2002. 3 syarikat. Ya. Adakah Yang Berhormat juga dilantik ke dalam lembaga pengarah mana-mana syarikat ataupun perbadanan kerajaan? Perbadanan kerajaan negeri tidak ada. Adakah Yang Berhormat pernah mendapatkan kontrak kumpulan semester Sdn Berhad untuk mana-mana syarikat? Tidak. Bagaimana dengan syarikat-syarikat yang Berhormat menjadi ahli pengarah, iaitu Sri Damai, Double Dignity dan Sri Damai Construction? Adakah pernah Yang Berhormat mendapatkan apa-apa kontrak secara langsung atau secara tidak langsung daripada kumpulan semester untuk tiga-tiga syarikat tersebut? Datuk Pengerusi, untuk makluman Yang Berhormat Datuk dan juga rakan-rakan jawatan kuasa, saya berada dalam kumpulan ataupun dilantik sebagai anggota lembaga pengarah dalam 2 syarikat swasta dan 1 syarikat di bawah kawalan kerajaan negeri, ialah pada tarikh yang berbeza.
Dan sepengetahuan saya dan seingatan saya tidak pernah menolong mana-mana syarikat secara direct, secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan mana-mana kontrak yang dibuat ataupun yang dibuka oleh kumpulan semester, kerana nature of business itu dengan izin adalah dalam bidang yang berbeza. Baik, sekarang saya persilakan ahli sakit yang lain untuk mengemukakan soalan sekiranya ada. Yang Muhammad Syahri, ada soalan? Yang berhormat, selamat. Silakan. Baik, disebabkan ada banyak tuduhan ya terhadap yang berhormat sendiri atas pelibatan yang berhormat dalam syarikat kumpulan semester sembahan ini. Jadi adakah yang berhormat ingin membuat apa-apa penjelasan kepada jawatan kuasa silakan? Untuk Pengerusi dan rakan-rakan jawatan kuasa, pertama sekali saya ingin tegaskan bahawa saya berada dalam kumpulan semester bukan di peringkat operasi ataupun di peringkat pengurusan. Saya berada di situ hanyalah terlibat untuk memastikan dasar dan juga polisi yang diamalkan oleh kumpulan ini selari dengan hasrat dan juga harapan kerajaan negeri. Dan berkenaan dengan dakwaan jahat dan tuduhan-tuduhan ini adalah satu tuduhan yang juga saya fikir adalah satu tuduhan yang dirancang, satu tuduhan jahat untuk memberi imej buruk kepada wakil-wakil rakyat, Pakatan Rakyat dan juga kepada kerajaan negeri Selangor. Dan kalau dilihat kepada rekod, saya sudah pun dipanggil untuk disoal siasat perkara ini oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada bulan Jun dan juga Julai tahun 2010. Dan saya berkeyakinan penuh bahawa tuduhan ini adalah satu tuduhan yang semata-mata dibuat kerana keadaan pilihan raya sudah hampir. Dan cerita ini yang ditulis oleh seorang penulis upahan yang saya fikir tidak mempunyai integriti, yang lari daripada tanggungjawab untuk menjawab secara terus kepada mahkamah. Dan sekurang-kurangnya saya hadir ke jawatan kuasa ini untuk memberikan penjelasan berbanding dengan tuduhan yang dilakukan oleh bloggers ini, yang saya fikir adalah satu tuduhan yang ada kaitan dengan satu perancangan untuk memburukkan kerajaan negeri. Dan pada saya, kita tidak patut mengambil tuduhan daripada mereka yang tidak mempunyai maruah, harga diri, dan juga mereka yang lagi daripada negara ini untuk menghadapi tuduhan-tuduhan lain. Sepatutnya perkara ini tidak pun dibangkitkan, tetapi oleh kerana ada pihak-pihak tertentu yang ingin cuba untuk memanjangkan selama mungkin, untuk memberi gambaran buruk kepada anak syarikat kerajaan negeri dan kerajaan negeri Selangor, maka mereka mengambil keputusan untuk melakukan perkara ini. Itu saja penjelasan daripada saya. Terima kasih. Yang berhormat, semasa bertugas sebagai lembaga pengarah, apakah tugas-tugas dan tanggungjawab yang setakat ini telah dilaksanakan sebagai lembaga pengarah? Terima kasih. Dalam kumpulan semester, kita mengadakan antara 4 ke 6 kali mesyuarat setahun. Dan antara bidang utama ialah kita memikirkan bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan hasil kerajaan negeri melalui urus niaga yang dijalankan oleh kumpulan semester. Dan kalau sekiranya kita fikir dalam mesyuarat lembaga itu ada sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada rakyat Selangor yang terbanyak, contohnya daripada segi takbir urus yang baik, kalau kita lihat daripada rekod kerajaan negeri yang terdahulu, tidak ada sebuah pun badan ataupun agensi yang diberi tanggungjawab untuk mendokumentasikan, melakukan
perniagaan dengan cara yang berkesan, dan oleh yang demikian saya fikir dalam jawatan kuasa itu kita ditugaskan untuk memastikan semua soal-soal ketulusan, kebertanggungjawaban dan juga kecekapan yang menjadi trust kepada kerajaan GI dipraktikkan di anak-anak syarikat kerajaan GI, termasuk kumpulan semesta sendirian berhad. Adakah sebagai ahli lembaga pengarah, maklumat-maklumat yang diperoleh itu merupakan satu yang eksklusif, maknanya tidak diketahui oleh pihak-pihak lain ataupun jabatan-jabatan agensi lain dalam Kerajaan Negeri Selangor? Saya tidak terlibat di operasi dan pengurusan. Saya hanya terlibat di peringkat pembuat dasar dan memastikan yang dasar itu dipatuhi. Dan daripada segi pemakluman kepada agensi-agensi kerajaan lain ataupun anak-anak syarikat kerajaan lain, ia tertakluk di bawah bidang kuasa pengurusan syarikat untuk memaklumkan, dan kita tidak pergi sehingga sejauh itu. Apa yang kita amalkan di kumpulan semesta selaku ahli lembaga pengarah, kita hanya terlibat dalam menentukan keputusan-keputusan besar di peringkat polisi. Jadi Yang Berhormat ada menyatakan tidak terlibat dalam operasi. Siapakah pihak yang memantau pengoperasian kerja-kerja operasi pihak semesta? Dalam pengetahuan saya, mereka yang terlibat di mana-mana organisasi adalah selalunya sama ada pengurus besar ataupun ketua pegawai eksekutif ataupun CEO yang bertanggungjawab kepada keseluruhan operasi. Terima kasih Yang Speaker. Yang Berhormat, saya nak menanya apa yang Berhormat sebut tadi, dan juga yang yalah, ini kita bercakap soal apa yang ada di media, yang dikabarkan di media. Saya sekadar nak bertanya, apakah peranan yang diberi sebagai ahli lembaga pengarah? Apakah Yang Berhormat sendiri pegang share ataupun saham dalam syarikat Double Dignity? Dan sebagai pengarah, apakah tanggungjawab yang diberi oleh syarikat ini untuk Yang Berhormat usahakan kalau tak menjadi keberatan untuk terangkan? Dan yang ketiganya, apakah operasi yang dijalankan oleh syarikat ini, dia punya nature of business yang sebenarnya oleh syarikat ini? Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya dah jelaskan tadi bahawa nature of business untuk Double Dignity ini adalah dalam bidang plantation. Itu yang persetujuan yang kita capai. Dan daripada segi pembahagian share itu, jujurnya saya tidak begitu jelas berapa persen yang diberikan, dan kita hanya terlibat di peringkat perancangan. Oleh kerana pada waktu itu, pada tahun 2009, ada seorang rakan yang ingin membawa sebuah syarikat daripada Semenanjung untuk satu proses pembenihan anak kelapa sawit di Sabah. Jadi itu yang saya terlibat, kerana rakan yang menawarkan itu adalah merupakan kenalan saya juga. Dan daripada segi dasarnya, polisinya, di semua anak-anak di semua syarikat-syarikat yang mempunyai ahli lembaga pengarah, kebiasaannya kita hanya terlibat daripada sudut dasar polisi dan juga hala tuju sesebuah syarikat. Apa Yang Berhormat ada terima dalam bentuk imbuhan tetap setiap bulan dan sebagainya? Sewaktu dilantik, ya, kita diberi persetujuan secara bersama imbuhan selaku ahli lembaga pengarah, yang sudah pun saya perjelaskan pada SPRM bahawa adalah sebanyak RM5,000 sebulan, dan ia hanya berjalan sekitar 6 bulan daripada tarikh persetujuan kita. Ada yang terakhir Tok Mesti saya tanya, satu daripada bukan kata pertuduhan, satu daripada yang disebut dalam gambaran diberi yang saya tak pasti, mungkin itu usaha yang sebanyak Berhormat beritahu tadi untuk menjatuhkan kredibiliti Yang Berhormat sendiri. Jadi saya sini peluang yang terbaik untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana kedudukan yang sebenarnya, sama ada kita dibaca bahawa Double Dignity mendapat surat sokongan daripada ahli-ahli Yang Berhormat sendiri untuk mendapat peluang untuk operasi pasir di negeri Selangor, khususnya di KSSB.
Apakah ini dalam makluman Yang Berhormat sendiri sebagai ahli lembaga pengarah double dignity dan percanggahan dengan Yang Berhormat sendiri sebagai ahli lembaga pengarah di KSSB? Satu penjelasan yang saya ingin tekankan di sini ialah proses untuk mendapatkan kelulusan ini ialah dengan cara semua syarikat-syarikat yang berminat mesti mendaftar dengan kumpulan semester dan tidak ada sebarang proses urus niaga secara direct. Dalam urusan ini, sama ada surat sokongan dikeluarkan atau tidak, pengamatan saya kepada surat sokongan yang dikeluarkan adalah satu surat sokongan yang sebenarnya ditujukan kepada pihak yang salah, kerana tertera dekat situ adalah permohonan itu sepatutnya ditujukan kepada Perbadanan Urus Air Selangor, kerana muka sauk dengan lumbung ni berbeza. Menjadi polisi kepada KSSB, apabila tender dibuka, hanya syarikat-syarikat yang hadir semasa lawatan tapak yang diberikan keutamaan dan juga syarat, prasyarat untuk membeli borang-borang tender. Mereka yang tidak terlibat di dalam urusan itu ataupun mereka yang menghantar untuk mendapatkan sebarang kelulusan daripada kumpulan semester, tanpa melalui proses prasyarat itu, mereka tidak akan dipanggil untuk terlibat di dalam sebarang aktiviti oleh anak syarikat kerajaan negeri ini. Jadi Yang Berhormat boleh sahkan ke dalam pendengaran ini bahawa double dignity ini syarikat yang Berhormat sebagai lembaga pengarah tidak pernah berdaftar dengan KSSB pada bila-bila masa pun? Itu saya. Setakat saya tidak terlibat di pengurusan, jadi saya tidak tahu detail. Apa yang saya petik melalui laporan yang dikemukakan oleh pengurusan syarikat melalui akhbar bahawa syarikat terlibat tidak pernah sama sekali pun mendaftar dengan kumpulan semester, dan ini memberi maksud bahawa kalau daftar pun tidak, bagaimana nak dapat kontrak? Jadi saya gunakan ruang ini untuk memperjelaskan bahawa dalam pengetahuan saya daripada dulu sehingga sekarang tidak pernah sekalipun mengikut laporan yang diberikan oleh kumpulan semester sendiri bahawa syarikat ini mendaftar dengan kumpulan semester. Yang Berhormat tadi ada menjelaskan bahawa Yang Berhormat telah disiasat oleh SPRM. Benar? Betul. Jadi Yang Berhormat beranggapan dan berpendapat bahawa selepas siasatan itu diadakan, bahawa tidak ada apa-apa yang boleh didakwa terhadap Yang Berhormat. Saya tidak mahu menyentuh lanjut kerana dalam maklumat terakhir yang diberikan, walaupun sudah ada keputusan di peringkat SPRM sendiri bahawa no further action ataupun NFA dalam kes ini, tetapi saya juga ada membaca bahawa sebuah jawatan kuasa memaklumkan belum lagi kes itu ditutup sepenuhnya, dan oleh kerana kes ini sudah pun disiasat sejak Jun dan Julai 2010, dan sehingga ke hari ini secara rasminya kita tidak menerima sebarang bentuk pemakluman, dan saya fikir dalam soalan ini saya fikir saya tidak dapat menjawab penuhlah sehingga siasatan yang selanjutnya itu dilakukan. Yang Berhormat, satu soalan lagi. Apakah komen Yang Berhormat terhadap tuduhan pencurian pasir yang kononnya melibatkan pihak-pihak tertentu, yang khususnya yang melibatkan kumpulan semester sendiri? Apakah komen Yang Berhormat terhadap perkara ini? Datuk Pengerusi, jika ditinjau tentang sejarah pengurikan pasir di Selangor, masalah ini bukan berlaku hanya semata-mata di Selangor. Ia juga berlaku di negeri-negeri lain, di Negeri Sembilan umpamanya, di Negeri Pahang, di Negeri Perak. Yang paling teruk adalah berlaku di Negeri Johor. Hampir setiap hari pasir-pasir dibawa keluar daripada tambak Johor masuk ke Singapura,
sedangkan mengikut kanun tanah negara, pasir ataupun bahan batuan ini tidak boleh diekspor. Pandangan saya atau komen saya, dalam kita berkatakan tentang kecurian pasir di Negeri Selangor, ia bukan baru bermula. Ia bermula lebih daripada 25 tahun dulu. Tetapi dengan adanya kumpulan semesta ini, sekurang-kurangnya daripada segi dokumentasi, daripada segi pemantauan, kerana operasi yang dilakukan oleh kumpulan semesta tertakluk kepada agensi-agensi yang lain seperti Lembaga Urus Air Selangor, Jabatan Pejabat Tanah dan Galian Negeri, tertakluk kepada Jabatan Pengairan dan Saliran, dan kesemua ini perlu dilakukan mengikut standard ataupun prosedur yang sudah pun ditetapkan oleh Lembaga Urus Air Selangor ataupun oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan sekurang-kurangnya dengan adanya kumpulan semesta ini, memang kita tidak mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penguatkuasaan, tetapi daripada sudut memastikan yang syarikat ataupun operator-operator pasir ini menjalankan tanggungjawab mengikut standard yang ditentukan itu sudah ada. Berbanding dengan tempoh yang dulu langsung tidak ada kawalan. Dan untuk memastikan yang kecurian ini berkurangan, kerana matlamat untuk menghapuskan aktiviti kecurian pasir ini saya fikir agak sukar dilaksanakan sepenuhnya, kerana pencuri-pencuri pasir ini berpengalaman luas, mereka mempunyai modus operandi yang tertentu, yang mana sepengetahuan saya ada beberapa ketika mereka akan melakukan aktiviti ini di kawasan A, selepas 2 minggu ataupun dikesan oleh pihak berkuasa, mereka berhenti dan melakukan perkara sama di kawasan B, C, D dan seterusnya. Dan pada pandangan saya, berbanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh kerajaan negeri hari ini, ia adalah satu langkah terkehadapan, walaupun menerima cercaan ataupun tomahan, dan mengikut pengetahuan dan juga makluman-makluman yang diberikan, jika di bawah pentadbiran kerajaan dahulu, operasi ini dilakukan dengan cara dilindungi oleh mereka-mereka yang ada hubung kait dengan kerajaan pada waktu itu. Dan pada waktu ini kita menjalankan dengan telus, bertanggungjawab, dan kita juga di peringkat pembuat dasar itu mempunyai ahli-ahli lembaga pengarah daripada badan bebas seperti Transparency International Malaysia yang turut bersama-sama membantu bagi memastikan kecurian pasir ini dapat dikurangkan. Kalau boleh memang kita nak hapuskan terus. Cuma seperti mana yang ramai sedia maklum, kes-kes kecurian pasir ini bukan satu kes yang mudah untuk ditangani. Ia memerlukan penglibatan bukan sahaja daripada pihak kerajaan negeri, bahkan juga agensi keselamatan daripada pihak kerajaan persekutuan seperti polis, Jabatan Pengangkutan Jalan dan sebagainya. Komen saya, mereka yang menuduh ataupun mengaitkan tuduhan-tuduhan ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberi gambaran buruk kepada kerajaan negeri Selangor hari ini. Yang Berhormat sendiri adalah pembantu Exco yang dipertanggungjawabkan untuk memantau penunggang pasir, dan sekarang juga Yang Berhormat terlibat sebagai ahli lembaga pengarah dalam kumpulan semester. Saya ingin tahu, kalau dalam operasi semester ini, adakah semester terlibat dalam pelumbung pasir secara langsung? Berarti semester mempunyai pekerja yang melumbung, mempunyai mesin sendiri untuk melumbung, dan apabila mengkorek pasir dan terus menjual kepada pihak yang memerlukan pasir. Adakah itu salah satu daripada tanggungjawab kumpulan semester ini? Memang di peringkat awal saya terlibat untuk menyediakan satu kertas cadangan yang kebetulannya adalah di bawah pengurusan sumber alam Kerajaan Negeri Selangor, dan menjadi hasrat kepada kumpulan semester. Akhirnya syarikat ini akan menjadi sebuah syarikat yang berupaya untuk melakukan sendiri kerja-kerja pengorekan dengan tidak mengedepikan syarikat-syarikat kecil dan juga syarikat-syarikat yang ingin terlibat di dalam bidang ini. Dan
berasaskan kepada garis panduan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor, kerana saya mewakili Kerajaan Negeri untuk memastikan dasar-dasar Kerajaan Negeri selari dengan apa yang diamalkan oleh kumpulan semester. Kita ada mengemukakan cadangan kepada Kerajaan Negeri untuk memberi tanggungjawab daripada segi satu kawasan beroperasi secara terus di bawah tanggungjawab kumpulan semester. Setakat hari ini belum ada satu pun kawasan yang dikendalikan sendiri sepenuhnya oleh kumpulan semester, dan apa yang dilakukan adalah melantik kontraktor-kontraktor yang sudah melepasi syarat kelayakan, dan tender ini dilakukan secara terbuka dan menjemput ke semua mereka yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengeluaran pasir ini untuk terlibat secara langsung. Menjadi harapan kepada ahli lembaga supaya cadangan yang telah dikemukakan kepada pihak Kerajaan Negeri, kerana kumpulan semester juga tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri, untuk memberi ruang kepada semester menjalankan sendiri dengan cara sebagai contoh kawasan-kawasan sungai umpamanya, yang mana sebelum ini semester perlu melakukan sendiri kerja-kerja pengesahan tapak awal ataupun boring di peringkat awal untuk memastikan kawasan itu mempunyai jumlah pasir yang mencukupi dan efektif dari segi komersial. Dan kita juga berharap yang Kerajaan Negeri dapat memberikan kelulusan itu supaya pihak-pihak yang tidak di bawah kawalan kumpulan semester, misalnya ada syarikat-syarikat yang berminat yang ingin mengusahakan satu-satu kawasan pengorekan, boleh diberi kelulusan terus oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ini yang menjadi salah satu daripada perbincangan dalam usaha kita untuk meningkatkan lagi hasil daripada bahan batuan Negeri Selangor. Jadi dalam keadaan bila semester tidak terlibat secara langsung untuk mengendalikan peluang pasir, jadi bererti tidak mungkin semester sendiri terlibat dalam kecurian pasir kalau seperti yang dituduh. Benar? Ulang balik soalan tu. Ya, kalau semester sendiri tidak terlibat secara langsung dalam mengendalikan penumbukan pasir, berarti tidak mungkin semester itu terlibat dalam kecurian pasir secara langsung, kerana dia tidak ada pekerja, tidak ada mesin, tidak ada lori. Saya setuju. Ya. Dan sekiranya benar tuduhan bahawa semester terlibat secara langsung dalam pencurian pasir, itu berarti mesti ada pihak ketiga yang bekerjasama dengan ataupun bersekukuh dengan pihak semester. Pandangan saya mungkin ada segelintir pihak ini yang mengguna pakai nama kumpulan semester, kerana dalam mana-mana kelulusan yang perlu dipohon daripada pihak pejabat tanah dan daerah, kelulusan Kerajaan Negeri hari ini adalah hanya kumpulan semester yang mempunyai kelayakan, yang diberi mandat untuk memohon melalui permohonan borang 4C bagi mendapatkan kelulusan. Dan kesemua permit itu adalah diluluskan atas nama kumpulan semester, yang kemudiannya memberikan kebenaran kepada syarikat-syarikat yang sudah pun terpilih untuk menjalankan operasi cuci gali dan juga mengeluarkan bahan bantuan. Dan sepengetahuan saya, dalam maklumat-maklumat yang turut diberikan oleh pegawai-pegawai di peringkat pejabat tanah dan daerah, ada segelintir pihak yang mungkin mengguna nama kumpulan semester untuk melepasi sekatan-sekatan ataupun melepasi laluan yang dikawal oleh pihak penguatkuasa daripada pejabat tanah dan daerah, dan untuk melepaskan itu mereka menggunakan nama kumpulan semester. Saya percaya ada segelintir ataupun wujud mereka-mereka yang berkepentingan yang menggunakan nama itu semata-mata untuk tujuan melepaskan diri daripada sekatan yang dilakukan oleh pihak pejabat tanah dan daerah. Dan ini
mungkin akhirnya memberi gambaran negatif, kononnya kumpulan semester terlibat dalam aktiviti melakukan kecurian pasir ataupun tanpa sah. Jadi kebarangkalian itu ada, dan saya berpandangan jika itu berlaku, pihak berkuasa di peringkat pejabat tanah dan daerah harus menguatkuasakan secara berkesan proses-proses penguatkuasaan untuk memastikan ataupun memikirkan cara yang paling sesuai untuk mereka yang menggunakan nama kumpulan semester ini diambil tindakan yang sewajarnya ke atas mereka. Yang Muhammad, peringkat awal tadi Yang Muhammad beritahu bahawa industri pasir ini, saya setuju, memang satu industri yang begitu bernilai kepada negara kita, negeri kita. Dan Yang Muhammad kata juga agak sukar untuk dikawal dan dibendung. Itu mungkin conclusion yang Muhammad buat awal tadi. Tapi saya berpandangan bahawa operasi ataupun aktiviti pencurian pasir ini bukan macam orang mencuri motosikal. Mencuri motosikal ni buka kunci, dah boleh keluar dan lari, atau curi kereta. Tapi operasi mencuri pasir ini, dia akan buat satu proses yang panjang, kadang-kadang sampai berbulan. Mereka tak akan bawa mesin, mereka akan bawa peralatan, mereka akan korek, sedut, dan operasi ini akan mengambil masa yang cukup panjang, dan boleh dilihat secara fizikalnya, nampak, dan boleh dikesan. Bukanlah satu yang kata waktu malam mereka buat saja. Dan apabila lori keluar angkut pasir pun sudah boleh dikesan pada setiap waktu, maknanya sama ada oleh penguatkuasa dan sebagainya. Jadi pada saya ini operasi yang memang boleh dilihat dengan jelas dan nyata. Jadi sebagai ahli lembaga pengarah KSSB, apakah sebenarnya langkah-langkah penambahbaikan? Apakah kita mempunyai penguatkuasaan yang begitu lemah? Sama ada kekurangan penguatkuasa, ataupun kerana kita tidak menguatkuasakan langkah-langkah ini, ataupun apa sebenarnya penambahbaikan sebagai lembaga pengarah yang Berhormat rasa telah dibuat oleh KSSB untuk pastikan. Sebab saya rasa kalau kita nampak satu operasi, saya tengok, kalau saya nak ambil contoh, kalau misalnya kata orang buat rumah, sambungan rumah tanpa permit daripada majlis ataupun bandaraya. So saya ingat sampai satu hari saja bila siling naik dia holding, penguatkuasa akan sampai dan minta permit dan sebagainya. Dan saya rasa pasir ini cukup panjang proses untuk pencuri dan sebagainya. Jadi saya fikir ada cara lain, mungkin kita boleh buat langkah-langkah pencegahan ini. Itu yang saya nak tanya, apa sebenarnya penambahbaikan yang dibuat oleh pihak KSSB untuk mengatasi masalah-masalah ini, maklumat-maklumat yang diberi dan sebagainya. Sebab saya rasa kelemahannya ialah penguatkuasaan. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya saya cadangkan jika Yang Berhormat mempunyai maklumat-makluman tentang operasi pengeluaran secara haram ini, laporkan terus kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan antara penambahbaikan yang dilakukan oleh kumpulan semester bagi mengikis tanggapan sesegelintir pihak, apabila operasi ini dilakukan, ia juga melibatkan agensi kerajaan yang diberi kuasa, contohnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sendiri terlibat dalam operasi penguatkuasaan, selain daripada pihak polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Pejabat Tanah dan Daerah, penguatkuasa daripada majlis tempatan dan sebagainya. Dan adalah menjadi harapan kita di pihak kumpulan semester dan juga di pihak kerajaan sendiri. Dan saya secara pribadi mengalu-alukan sebarang bentuk makluman-makluman yang boleh kita atasi kes-kes kecurian pasir yang kononnya memakan masa berbulan-bulan. Saya tidak menafikan kemungkinan wujudnya anasir-anasir yang membocorkan maklumat-maklumat operasi, kerana kita tidak tahu siapa di kalangan mereka-mereka itu yang mungkin terlibat ataupun menjadi ejen kepada pengusaha-pengusaha haram ini. Kita tidak tahu. Dan kalau benar, kalau betul mempunyai bukti berlakunya pengorekan pasir berbulan-bulan, dan kita semua sedia maklum yang melakukan operasi pada waktu malam itu adalah mereka yang haram, kerana operasi yang dibenarkan hanyalah bermula daripada pukul 8 pagi. Saya tadi bukan bertanya mengenai saya ada maklumat. Saya punya persoalan ialah apa penambahbaikan dari segi penguatkuasaan. Sebab saya masih ingat pada bulan 2010 waktu kita mula
jawatan kuasa mengenai pasir ini, kita di sidang Selcat ni di sini, yang ditimbulkan pada waktu itu ialah kelemahan penguatkuasaan. Dan selepas 2 tahun kita mengharapkan jawatan kuasa ini diberitahu ada penambahbaikan, contohnya menambah jumlah keahlian jawatan penguatkuasa dan sebagainya. Itu yang sebenarnya yang kita nak dengar, supaya penambahbaikan dapat dibuat, dan ini yang boleh menambah pembaikan dari segi operasi pasir. Itu sebenarnya yang saya nak dengar, bukan isu ada maklumat. Terima kasih, Muhammad. Dan satu lagi saya nak tambah tadi, saya kata kalau kawasan-kawasan pasir ini bukan semua negeri Selangor ni ada kawasan pasir, ada kawasan-kawasan tertentu di Dengkel, di kawasan-kawasan tertentu saja. Contoh macam di kawasan saya sendiri di Permatang, di kawasan Vesta Dijaya, ini memang kawasan yang begitu hebat industri pasir. Maknanya kalau kita nak buat penguatkuasaan, kita boleh fokus kepada beberapa kawasan. Bukan semua satu negeri kita nak jaga, cuma kawasan tertentu yang mempunyai industri pasir ini. Saya nak tarik lah bagaimana usaha-usaha yang dibuat oleh lembaga pengarah dan juga pengurusan KSSB untuk menambahbaikkan ini, supaya kutipan, cara pengurusan diperbaiki. Selepas 2 tahun kita ada sidang yang pertama. Baik, terima kasih Muhammad. Saya setuju dengan cadangan yang dikemukakan, dan saya nak perjelaskan sekali lagi, antara perkara yang diberi perhatian oleh ahli lembaga ialah untuk membuat satu dasar atau polisi yang dapat mengekang aktiviti ini. Pertamanya, untuk makluman semua jawatan kuasa di pihak kerajaan negeri. Sebelum itu saya ingin tegaskan bahawa kuasa penguatkuasaan bukan terletak kepada kumpulan semesta, kerana kuasa penguasaan ini adalah di bawah bidang kuasa pejabat tanah dan daerah, dan di peringkat negeri di bawah pihak berkuasa pejabat tanah dan galian negeri, yang mana hanya agensi ini yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan. Dan semua makluman yang kita terima, kita akan salurkan kepada agensi yang terlibat. Dan saya ingin berbalik kepada antara langkah-langkah pencegahan yang kita lakukan di pihak berkuasa negeri, terutama sekali di pihak berkuasa negeri. Ya, saya difahamkan yang penguatkuasaan ini sudah pun diletakkan di bawah pejabat setiausaha kerajaan negeri Selangor sejak tahun 2010. Dan kalau yang berhormat bertanyakan mengenai cadangan yang dikemukakan pada tahun 2010, saya akan membawa balik dalam surat lembaga untuk diperbincangkan. Dan seperti yang saya tegaskan awal tadi, saya hanya masuk pada bulan Ogos secara rasmi, Ogos 2010. Dan kalau kita mempunyai pandangan-pandangan yang boleh membantu mengurangkan ataupun mencegah kegiatan-kegiatan ini, kita akan bincangkan semula untuk memberi penambahbaikan kepada operasi sedia ada. Yang kedua, untuk kawasan-kawasan yang panas, kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan kepada aktiviti ini, penguatkuasa di pejabat tanah dan daerah seluruh negeri Selangor, terutamanya di Kuala Selangor, di Hulu Selangor, di Sepang, mereka mengadakan operasi 24 jam. Tetapi tidak 24 jam itu selama tempoh 365 hari. Hanya dalam tempoh-tempoh tertentu yang apabila kita mendapat maklumat wujudnya kegiatan itu, maka operasi penguatkuasaan 24 jam statik dilakukan. Dan sebab itu operasi-operasi kecurian ini dihalang dan dikurangkan. Tetapi selepas tempoh 2 minggu, aktiviti itu akan dilakukan semula oleh mereka yang terlibat. Dan daripada segi penguatkuasaan dan juga penambahbaikan yang lain, ahli lembaga sudah memutuskan dan mengemukakan pun cadangan kepada kerajaan negeri untuk memastikan peningkatan jumlah anggota penguatkuasaan di seluruh pejabat tanah dan daerah negeri Selangor, kemudian memberikan kemudahan daripada sudut insurans, yang mana sebelum ini mereka tidak mempunyai insurans. Kalau ditembak oleh mana-mana pihak ini, mereka akan mati kata. Tidak mempunyai sebarang polisi yang memberi jaminan kepada nyawa mereka. Dan saya juga dalam syarat lembaga yang sudah pun dikemukakan kepada kerajaan negeri, kita menyarankan agar kerajaan negeri memberi beberapa penguatkuasa kanan lesen, mohon lesen dengan agensi keselamatan, kerana mereka patut dibekalkan dengan senjata api. Dan selain daripada itu, antara cadangan yang kita kemukakan ialah kita mengganti kenderaan-kenderaan lama yang uzur yang digunakan oleh penguatkuasaan ini
dengan disumbangkan oleh kumpulan semester sendiri. Satu kenderaan yang difikirkan wajar dan sesuai untuk membantu pengawasan dan membantu penguatkuasa dari pejabat tanah dan daerah. Dan di peringkat PTG, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, kita perlu memperkasakan semula satu skot elit yang dulunya mempunyai 13 anggota, yang sekarang ini semakin kurang, dan skot ini adalah skot khas yang digunakan untuk menyerbu kawasan-kawasan operasi, yang mana kalau kita lihat di bahagian belakang SUK sekarang ini penuh dengan eskavator dan sebagainya, lori-lori yang dirampas. Ini membawa maksud bahawa penguatkuasaan itu ada dijalankan, tetapi perlu dipertingkatkan dan diperkasakan, bukan saja daripada segi menambah bilangan anggota, tetapi kita juga perlu mempertingkatkan kemahiran penguatkuasa ini sejajar dengan perkembangan semasa, yang mana pengusaha-pengusaha haram ini juga semakin canggih. Mereka mengupah tonto dan sebagainya. Dan teknik ataupun cara untuk menyerbu ke kawasan-kawasan ini yang pernah kita amalkan dulu adalah dengan cara penyamaran, yang itu lebih berkesan berbanding pergi dengan menggunakan uniform. Apapun pandangan-pandangan daripada jawatankuasa Selket ataupun jawatankuasa ini, saya akan bawa dalam surat jawatankuasa untuk kita perincikan. Terima kasih. Saya ada satu soalan. Bagaimana Yang Berhormat menjelaskan dalam isu perembungan pasir ini, KSSB diberi kuasa untuk mengemukakan permohonan dan tiada pihak lain yang akan kemukakan kepada pentadbir tanah lah, bahawa ini bukankah ini satu kes monopoli dalam sektor pelonggongan pasir? Terima kasih, Yang Berhormat. Operasi kumpulan semester, saya diberi maklum bahawa kita tertakluk kepada program rakyatkan ekonomi negeri. Kumpulan semester ditubuhkan adalah untuk memastikan ekonomi negeri Selangor, khususnya pendapatan daripada hasil batuan ini, boleh diagih-agihkan kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Dan seperti yang disoal tadi berkenaan dengan monopoli, saya ingin menafikan wujudnya monopoli. Apa yang wujud pada hari ini, kumpulan semester diberi tanggungjawab untuk mengawal selia daripada segi dokumentasi pengurusan, daripada segi pematuhan kepada standard operation procedure yang diguna pakai oleh Lembaga Urus Air Selangor, yang diguna pakai oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan tanggungjawab ini ialah melakukan dengan cara yang sistematik. Daripada segi penyertaan syarikat-syarikat, saya tidak fikir ia wujud satu monopoli, kerana setiap kali tender dibuka, semua syarikat dijemput, bahkan diiklankan dalam surat khabar, diiklankan dalam internet, dan diberi masa yang mencukupi kepada semua pihak untuk terlibat dalam industri ini. Dan kumpulan semester hanya diamanahkan, dan kita hanya tertakluk kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri, bahawa setakat ini daripada segi permohonan kepada pejabat tanah dan daerah, hanya permohonan daripada kumpulan semester sahaja yang akan dilayan. Ini pada pandangan saya ialah bagi memudahkan urusan pengawalan dan dokumentasi, yang mana sebelum ini tidak mempunyai satu bentuk kawalan yang berpusat. Dengan adanya penubuhan kumpulan semester, ia memberi satu ruang kepada kerajaan negeri untuk memastikan yang hasil negeri ini dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. Dan akhirnya saya ingin katakan bahawa dalam pengurusan ini memang tidak kita boleh nafikan wujudnya kelemahan-kelemahan kecil, tetapi kita tidak boleh mengambil kelemahan-kelemahan kecil itu sebagai satu perkara yang boleh diistilahkan kesemuanya berlaku sedemikian. Tak boleh. Benda yang kecil itu mungkin ada kelemahan-kelemahan, dan tanggungjawab kita selaku ahli lembaga pengarah dan juga mereka-mereka yang di luar sana ialah untuk memastikan yang industri ini dapat dikawal, dijalankan sebaik mungkin.
belum pernah mana-mana negeri yang melaksanakan seperti mana yang Kerajaan Negeri Selangor lakukan. Dan kepada pihak-pihak yang mengambil ruang di atas isu ini, kononnya untuk memberi gambaran buruk kepada Kerajaan Negeri, saya ingin menyeru mereka untuk terlibat bersama, bagi pandangan, cadangan supaya kita dapat memberikan ataupun mengembalikan semula hasil negeri yang sudah hilang sejak puluhan tahun ini kepada Kerajaan Negeri dan juga rakyat Negeri Selangor. Saya ingin bertanya lanjutan daripada jawapan yang berhormat tadi. Kalau begitu, adakah semua permohonan yang diterima oleh KSSB daripada mana-mana syarikat yang berminat untuk menjalankan pelombongan pasir ini, permohonan mereka dipanjangkan kepada pentadbir tanah ataupun ada juga yang ditolak? Polisi yang digunakan pakai oleh kumpulan semesta hari ini, tidak ada mana-mana pihak yang dibenarkan ataupun diberikan permit pengeluaran pasir, kerana kumpulan semesta sendiri pun tertakluk kepada kelulusan pejabat tanah dan daerah. Bagaimana dia nak panjangkan, kerana arahan yang diterima oleh kumpulan semesta adalah sebagai koordinator. Kalau diterima sekalipun, perkara itu tidak akan diluluskan oleh pejabat tanah dan daerah kalau yang menghantar permohonan itu bukan daripada kumpulan semesta. Itu polisi yang digunakan pakai, dan setakat ini kita tertakluk kepada keputusan tersebut. Mungkin yang berhormat sedikit mungkin tak faham apa yang saya maksudkan. Maksud saya, segala permohonan yang KSSB terima daripada mana-mana syarikat yang berminat, adakah permohonan ini diterima ataupun ada yang ditolak sebelum permohonan yang lain-lain itu dibawa kepada pentadbir tanah oleh KSSB? Daripada sudut itu, saya fikir saya tidak mampu menjawabnya sebab saya tidak terlibat dalam operasi dan pengurusan. Saya fikir mungkin boleh dikemukakan kepada pejabat pengurus besar ataupun CEO. Yang berhormat, tadi Yang Berhormat ada menyatakan bahawa kumpulan semesta dan pelombongan pasir di bawah kumpulan semesta telah bagi menjayakan program merayakan ekonomi negeri Selangor, ya, betul? Ya. Ya. Setakat ini sebagai ahli lembaga pengarah, apa yang Berhormat ketahui tentang apakah sumbangan-sumbangan, program-program dan kadar yang telah disumbangkan oleh kumpulan semesta kepada program MES? Terima kasih Yang Berhormat. Untuk rekod, saya tidak ada detail di sini, tetapi di dalam laporan yang dikemukakan dalam mesyuarat lembaga yang saya masih ingat, antara program-program yang sudah pun dibiayai oleh kumpulan semesta adalah program Jom Shopping, di mana pada tahun 2010 semesta memperuntukkan 10 juta daripada pendapatannya untuk diberikan kepada Kerajaan Negeri Selangor bagi membiayai program skim mesra usia emas, di mana mereka-mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang masih hidup dibawa untuk shopping dengan nilai RM100. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kelulusan diberikan kepada jawatankuasa Kerajaan Prihatin yang diperuntukkan setiap tahun hampir RM1 juta yang disalurkan terus kepada jawatankuasa terlibat untuk membantu pembinaan rumah-rumah warga-warga miskin yang memohon dengan kerajaan negeri. Yang ketiga, di dalam ingatan saya ada satu peruntukan berjumlah RM5 juta yang diberikan kepada anak-anak pegawai kaki tangan kerajaan negeri yang ingin melanjutkan pelajaran. Mereka boleh bermohon. Ada peruntukan sebanyak RM5 juta yang disediakan oleh kumpulan semesta yang diarahkan oleh kerajaan negeri. Kemudian daripada sudut yang lain, banyak program-program kerajaan negeri yang melibatkan dana ataupun keuntungan daripada kumpulan semesta disalurkan. Detailnya saya tidak ada. Yang ini saya fikir boleh bertanya dengan pihak pengurusan. Adakah pada pandangan Yang Berhormat ini merupakan program hasil negeri untuk rakyat?
Saya setuju sepenuhnya, Yang Berhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat kerana memberi kerjasama kepada syarikat yang berbedah. Ya. Baik, sekarang saya panggil Yang Berhormat Amiruddin